أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر، سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الباذلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan tiap-tiap yang mencederakan hikmah dibangkitkan mereka itu, yaitu menunaikan segala syarak Allah Ta'ala dan menerima ummah akan dia daripada mereka itu seperti makan pada jalan, dan menerima ummah akan dia. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, dan tiap-tiap yang mencederakan akan hikmah dibangkitkan mereka itu, yakni sejahtera mereka itu, makna ketiadaan sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan dan tiap-tiap yang mencederakan itu, maknanya tidak, maknanya tidak sejahtera, tidak sejahtera daripada tiap-tiap yang mencederakan hikmah. Itu dia hubung tiada bersifat mereka itu dengan sifat malaikat, tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurangkan pada mana. Jadi tiada bersifat mereka itu dengan tiap-tiap yang mencederakan akan hikmah. Ya, para rasul pada dasarnya mereka itu harus bersifat dengan sifat-sifat manusia yang biasa-biasa seperti makan, minum, berkahwin, pergi ke kedai. Tetapi tidaklah ada pada mereka itu suatu sifat yang menyebabkan jadi mencederakan hikmah. Mencederakan hikmah dibangkitkan mereka itu. Dibangkit makna dilantik mereka itu jadi rasul. Dibangkitkan mereka itu sebagai rasul. Jadi tidak bersifat mereka itu dengan tiap-tiap perkara yang mencederakan hikmah jadi rasul. Itu tak ada. Apa sahaja perkara yang mencederakan hikmah dia jadi rasul, iaitu apa dia? Hikmah dibangkitkan mereka itu. Hikmah dibangkitkan mereka itu ialah menunaikan segala syarat. Itu hikmah daripada dibangkitkan Rasul. Dan menerima ummah akan dia. Jadi hikmah dibangkitkan Rasul, apa dia? Menunaikan syarak dan menerima ummah akan dia. Itu adalah hikmah dibangkitkan Rasul jadi Rasul. Jadi Rasul ini walaupun mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang harus bagi manusia biasa,
Tetapi tidak ada pada mereka ini sifat yang mana menyebabkan jadi tercedera, tercalar, jadi rosak, hikmah dibangkitkan mereka itu. Dibangkitkan mereka itu maksudnya ialah mereka itu jadi rasul itu. Hikmah dihutuskan mereka itu sebagai rasul. Jadi tidak ada pada rasul ini suatu perangai, suatu sifat, suatu perkara, suatu akhlak yang mana mencederakan, boleh merosakkan hikmah dibangkitkan mereka itu sebagai rasul. Apa dia hikmah mereka dibangkitkan sebagai rasul? Menunaikan syarak satu. Yang keduanya menerima ummah akan dia. Jadi, hikmah dibangkitkan para rasul itu ialah untuk menunaikan syarak dan juga untuk diterima oleh ummah. Jadi, kalaulah ada perkara-perkara yang menyebabkan cedera hikmah dibangkitkan mereka itu, maka tidak sampailah. Tidak sampailah maksud daripada hikmah dibangkitkan mereka itu sebagai rasul, iaitu menunaikan syarak dan menerima ummah akan dia. Seperti contoh dia, daripada mereka itu menerima ummah akan dia, akan syarak tu daripada mereka itu rasul. Menerima ummah akan dia, akan syarak. Mana agama Allah Ta'ala itu daripada mereka itu rasul. Mana misal dia? Seperti makan pada jalan. Makan pada jalan ni dia tidak berdosa, dia tidak haram. Tetapi perbuatan lagu tu dia panggil menafikan hikmah dibangkit jadi rasul. Maksudnya seorang rasul itu yang nak menunaikan syarak dan nak diterimakan syarak itu daripada mereka itu, mestilah orang panggil tidak ada perkara yang kurang seperti ini. Dia tidak sampai kepada peringkat berdosa, tapi tidak munasabah, tidak layak. Seorang rasul yang menyampaikan syarak dan manusia nak terima syarak daripada mereka itu, jadi seorang yang makan pada jalan. Makan pada jalan tu makan di kedai-kedai, di tepi jalan. Dari segi hukum syaraknya dia tak berdosa, tetapi dia tidak layak dan tidak munasabah. Ini Nabi ni dia tidak ada perangai macam ni. Jadi yang kedua ialah cedera akal. Misal kalaulah ada pada rasul ini cedera akal, itu macam mana? Hikmah dibangkitkan mereka nak menyampaikan syarak dan diterima daripada mereka itu akan syarak tu. Jadi luput hikmah itu. Sebab apa luput hikmah itu? Yakni tidak sampai maksud dia panggil. Tidak sampai maksud. Sebab agak payah untuk orang menerima daripada orang yang begitu. Cedera akalnya. Ini bukan soal hina mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu lain. Jadi seorang yang cedera akal itu dia bukan hina di sisi Allah Ta'ala. Yang hina di sisi Allah Ta'ala itu melakukan maksiat. Jadi seorang yang dilahirkan dengan keadaan cacat, cacat anggota ke cacat, itu tidak hina di sisi Allah. Tapi seorang rasul dia tidak boleh bersifat begini. Karena hikmah daripada dibangkitkan dia sebagai rasul itu untuk apa dia? Untuk menunaikan syarak, melaksanakan syarak. Dan supaya diterima umat akan syarak saat itu daripada mereka itu. Jadi kekurangan-kekurangan begini, dia akan menafikan hikmah kebangkitan Rasul. Bukan soal dia hina mulia di sisi Allah Ta'ala, itu hal yang lain. Dia seorang Rasul, dia tidak boleh ada sifat-sifat begini yang mencederakan hikmah itu. Kerana hikmah daripada kebangkitan Rasul nak menyampaikan agama, nak menunaikan agama, melaksanakan agama, dan supaya diterima ummah akan syarak saat ini, agama saat itu daripada mereka. Maka tidak ada perkara-perkara yang boleh meliarkan hati manusia,
perkara yang adapun kekurangan pada harta itu tak ada mengapa, tak mengapa. Itu tidak menafikan nikmat. Misalnya Nabi ini miskin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah miskin. Nabi Isa alaihi salam fakir. Ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Muhammad miskin. Nabi Isa fakir. Jadi miskin maksudnya tak cukuplah dengan keperluan. Fakir lebih teruk lagi ketidakcukupannya. Jadi kalau fakir, kalau miskin itu tidak mencederakan hikmah dilantik jadi rasul. Berbeza dengan kecacatan anggota, kecacatan akal, itu akan menafikan hikmah dibangkitkan mereka itu sebagai rasul. Jadi mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat ini. Jadi para rasul alaihi wassalatu wassalam, tidak ada pada mereka itu sifat-sifat yang boleh mencederakan hikmah dibangkitkan mereka itu. Iaitulah untuk menarik manusia kepada, membawa manusia kepada agama Allah Ta'ala. Sebagai da'i, orang yang memanggil manusia kepada agama Allah Ta'ala dan beramal dengan agama Allah Ta'ala. Jadi kalau, macam mana kalau begitu mereka ini orang dah jadi liar hati di mula lagi. Dengan sebab-sebab sifat-sifat yang tersebut. Dengan sebab itu para rasul ini tidak ada. Mereka manusia biasa tapi tidak ada sifat yang seumpama lagu ni. Cedera akal dan kekurangan nasab. Kekurangan nasab. Nasab ni keturunan yang tidak elok. Seperti dalam berzanji pun ada menyebut tentang menyucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menasab Nabi. Seperti didalilkan dalam ibarat berzanjinya wa tarakus sifah. Mereka itu susur galur keturunan Nabi daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, daripada Nabi Ismail sampai kepada Sayyidina Adnan, sampai kepada Sayyidina Abdullah. Tiada pun seorang daripada keturunan Nabi itu yang terlibat dengan zina. Tak ada. Semua hubungan orang panggil maknanya benih Nabi itu diturunkan melalui orang panggil hubungan-hubungan yang suci, yang sah perkahwinan mereka itu. Itu Allah Ta'ala jaga. Jadi adanya benda-benda yang mencederakan pada nasab, atau kekurangan pada nasab. Jadi Nabi tidak. Nasab para rasul itu begitu molek, comel. Dan kompoh. Kompoh ni mana gopoh. Perangai gopoh ni panggil ajalah lorak gaduh. Nak segera, gopoh gapah. Tu kompoh. Morak dengan kata kompoh di sini, kompoh, gopoh. Maksudnya gopoh gapah. Perangai gopoh gapah ni ialah perangai yang tidak layaklah sebagai seorang rasul. Tidak sesuai, tidak munasabah. Seorang yang perangainya gopoh-gapah ini, biasanya orang itu, pandangan orang itu, seorang itu adalah seorang yang tidak sempurna. Seorang yang sempurna itu, dia tidak bersifat dengan gopoh-gapah. Dia bersifat dengan tenan. Dia panggil at-ta'anni. Dalam suatu hadis, Nabi menyatakan, al-ajalatu minasyaitan wat-ta'anni minar rahman. Lorak gaduh itu daripada syaitan. Mana gopoh-gapoh. Maknanya kita bertindak secara gopoh-gapoh. Apapun tindakan-tindakan kita itu berlaku di atas dasar gopoh-gapoh. Gerak kerja kita itu berlaku dengan secara gopoh-gapoh. Apa-apa benda yang kita buat dengan secara gopoh-gapoh. Itu daripada syaitan. Maksudnya sama dengan perangai syaitan. Daripada perangai syaitan. Gaduh ni cepat membuat keputusan, cepat membuat kesimpulan. Perkara yang paling cepat sekali apa dia? Zon kita, sangkaan kita terhadap orang.
Apabila diberitahu kepada kita, si anu itu, kita dah percaya dah, kita tidak kaji dulu. Kita terlalu cepat bersangka buruk kepada orang lain. Itu dia panggil ajalah. Cepat bertindak, tidak fikir 2-3 kali, tidak fikir sampai masuk. Itu maknanya perangai manusia. Khuliqal insanu halu'a, dijadikan makna halu'. Halu' ni makna gapuh-gapuh. Dia Rasul ini, perwatakannya, karakter dia, seorang yang tenan, bertindak dengan tenan, bertindak dengan berdasarkan kepada pemikiran yang waras, pertimbangannya waras, tidak mudah panik. Tu. Di antara kesan daripada gapuh-gapuh itu ialah mudah panik, mudah bercelaru, mudah tak keruan, orang panggil. Panik, mudah sangat panik. Tu. Itu bukan perangai. Seorang Rasul dia tidak begitu. Bagaimana kalau kita melihat seorang itu gapuh-gapuh, mudah panik, mudah gelabah. Itu bukan sifat orang yang sempurna. Seorang yang sempurna, yang tabah, yang gentleman kita kata, dia tidak macam tu. Seorang Rasul itu dia bertindak dengan tenang. Wa ta'anni, kata Nabi, mana al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Dan beranjur itu melakukan sesuatu perkara dengan penuh ketelitian. Melakukan satu-satu kerja, melakukan apapun gerak kerja dan melakukan apa-apa pun saja tindakan adalah dengan penuh ketelitian. Penuh ketelitian itu maksudnya dilakukan berdasar kepada pemikiran yang waras dan bertindak dengan berhati-hati untuk mencapai rizak ataupun akibah, makna natijah yang baik. Tidak gaduh. Orang Kelantan panggil gaduh. Gaduh sangat. Lorak gaduh. Cepat sangat buat kesimpulan. Kita ni nak zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ni kita zaman orang panggil media sosial itu adalah sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita dah jadi rutin harian kita terlibat dengan media sosial ini. Jadi kita ni apa-apa pun yang ada dalam media sosial itu, sama ada melalui orang panggil dalam YouTube ke, FB ke, TikTok ke, apapun berita itu kita lekas terima dan membuat kesimpulan. Sedangkan itu adalah cerita-cerita dan tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan. Sedangkan kita dalam Islam ni kita ada pedoman dia. Apabila itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, prinsip penerimaan sesuatu berita itu. Kalau datang berita itu daripada orang fasik, fatabayyanu, kena selidik dulu. Kena kaji dulu. Lepas tu kita zaman sekarang ini, kebanyakan orang itu fasik. Kita ni ajalah, kerana ajalah tu gopoh membuat kesimpulan. Kalau seorang ketua, apabila dia menerima aduan daripada anak-anak buah dia, pakai terima bolak-bolak, tu akhirnya boleh jadi ada orang yang teraniaya. Kerana manusia-manusia itu dia akan gunakan kelemahan. Orang jadi pemimpin, jadi ketua yang bersifat gopoh-gapoh ini, memang dia akan teraniaya lah orang-orang. Kerana dia cepat buat keputusan berdasarkan berita-berita yang dia terima. Kita orang Islam tidak boleh begitu. Jadi Nabi seorang Rasul ini dia tidak ada perangai kompoh, makna gopoh-gapoh. Nabi berhati-hati, penuh dengan ketelitian, berhemah. Sebab tindakan Nabi ada di atas dasar an-nasihah. Nasihah maknanya nak kebaikan kepada umat Islam. Jadi tidak ada. Ini contoh-contoh perkara yang mencederakan hikmah kebangkitan para Rasul itu. Apa dia? Misalnya perangai gopoh-gapoh. Itu mencedera. Jadi Nabi tidak ada sifat gopoh-gapoh dan takabur, sombong, angkuh, membesarkan diri, meninggikan diri, memperlekehkan orang lain. Itu tidak ada pada Rasul. Kerana orang yang mutakabir, orang yang angkuh, sombong, bertenggok, manggok, itu perkataan Kelatannya bertenggok, manggok, meto,
Tu. Itu semua maksudnya ialah takabur lah. Takabur ni membesar-besarkan diri sendiri. Menganggap diri besar, menganggap orang lain lekeh, kecil, hino, tak pandai, debek, kodi. Menganggap diri tu hebat, bisa, teror, sempurna. Nah, itu takabur. Mana sombong. Kalau bahasa Melayu kita, makna sombong, angkuh. Bahasa Kelantan lagi ialah meta, bertenggak, mangguk. Nah, itu tidak ada pada Rasul. Mana-mana Rasul tidak ada sifat ini. Karena sifat takabur ini akan menafikan hikmah dibangkitkan Rasul itu. Untuk apa dia? Untuk menunaikan syarak dan juga menjadi ikutan manusia untuk beramal dengan syarak saat ini. Siapa dia yang nak ikut seorang yang mutakabir? Siapa yang nak dengar kata orang yang mutakabir, orang yang bersifat dengan angkuh, sombong, betul, bertenggak, mangguk ni? Tak ada. Maka tidak mungkin seorang Rasul itu dia ada sifat takabur. Karena kalau ada sifat takabur ini, dia akan menafikan hikmah dibangkitkan Rasul itu menjadi Rasul. Nah, jadi, seperti kompo dan takabur dan buta. Buta. Seorang Nabi itu dia tidak buta. Ini cacat, dipanggil cacat anggota. Buta, tuli, bisu. Cacat anggota, tak ada kaki, tak ada tangan. Itu bukan soal, sekali lagi saya sebutkan bahawasanya, dia bukan soal hina mulia di sisi Allah Ta'ala. Soalnya penerimaan manusia itu bagaimana? Takkan orang panggil seorang Rasul itu seorang yang buta. Macam mana manusia nak terima? Ya, butanya manusia itu tidak menjadi kekurangan pada agama. Dia bukan kurang pada agama. Dalam arti kata, nisbah kepada pandangan Allah Ta'ala itu tidak hina dia. Sekarang, yang kita bercakap sekarang ialah soal hikmah dibangkitkan Rasul itu sebagai Rasul, ialah penerimaan manusia. Begitu. Tidak boleh ada pada seorang Rasul itu ialah perkara-perkara yang manusia tu dia. Dia tak jadi boleh terima benda lagu tu. Itu yang menentang Rasul itu, tak boleh terima dakwah Nabi itu kerana lain. Kerana Rasulullah mengajak mereka kepada agama tauhid, meninggalkan tasyrik. Yang sudah sebati dengan jiwa mereka dah, itu lain. Itu tidak mencederkan hikmah. Itu perangai manusia, sikap manusia. Sekarang ni di Rasul itu, tubuh badan Rasul itu, mana dia panggil khalqan kejadian, fizikalnya. Ya tak boleh Nabi itu, makna Rasul itu sesuatu yang orang boleh ejek-ejekkan dia dari segi tubuh badannya. Dia tak ada macam tu. Jadi, buta. Buta, tak ada Rasul, tidak ada Nabi, Rasul yang buta. Tak ada. Apa yang berlaku kepada Nabi Yaqub AS itu tidaklah disifatkan sebagai buta. Apa yang berlaku kepada Nabi Yaqub AS ialah kerana berterusan kesedihan hati dan juga menangis menyebabkan berselaput mata. Jadi tidaklah tidak nampak sangat dan tidaklah dinamakan itu buta, kerana buta itu sifat yang berbeza. Yang berlaku kepada basar, penglihatan itu dia adalah. Jadi, buta tidak, Nabi tidak buta. Kerana kalau buta itu mencederakan hikmah bangkit Rasul. Dan sopok ni makna Kelantan panggil bala. Bahasa standardnya apa dia? Kalau orang Kelantan dia panggil bala. Mana tompuk-tompuk putih pada tangan biasanya, ada pada muka. Itu dia panggil sopok. Syafaq. Syafaq ni tompukan warna. Seperti kita katakan syafaqul ahmar, syafaqul mana sopok. Mana tompukan warna merah, merah, hilang merah masuk waktu Isya. Mana sopok ni ialah tompukan. Sini ialah warna putih kemerahan. Kerana sel-sel kulitnya itu dah begitu mati misalnya.
Itu dipanggil penyakit sopok. Dan biasa disebut macam Nabi Isa AS dan beberapa orang lain. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan mereka itu dengan boleh mengobati penyakit, dua perkara. Buta dengan sopok. Nabi Isa AS dan juga buta dengan sopok. Boleh mengopok al-abros. Bahasa Arabnya dipanggil baros. Baros. Bukan boros. Boros tu belanjawan. Orang panggil melebihi daripada kadar keperluan. Itu boros. Ini baros. Baros. Bahasa Arabnya dipanggil baros. Baros. Maksudnya sopok dah. Sopok. Bahasa Melayu kita panggil sopok. Itulah tumpukan-tumpukan warna putih di lengan misalnya. Itu yang nampak. Di muka pun ada juga. Itu dia panggil sopok. Jadi seorang Rasul itu tidak boleh ada penyakit yang seumpama ini. Karena orang yang ada penyakit ini maksud biasanya orang tu dia sesuatu benda yang seumpama itu. Misal kita kata dia panggil benda yang kita jejek. Tu. Macam air liur kita. Tak apa. Tapi kalau air liur orang lain kita jejek. Kalau benda tu ada pada diri kita, kita tak jejek. Tapi bila ada pada orang yang lain, maka kita jejek. Maka Nabi ini tidak boleh ada pada tubuh badannya perkara-perkara yang orang jadi jejek dengannya. Jadi seperti dia buat di sini ialah misalnya sopok dan penyakit pecah belah. Penyakit pecah belah ni dipanggil penyakit juzam, penyakit kusta. Itu penyakit pecah belah. Penyakit pecah belah ni penyakit kusta. Nabi kata dalam suatu hadis, firra minal juzam, firaraka minal asadi. Lari oleh kamu daripada orang yang berpenyakit kusta itu seperti kamu lari daripada singa. Macam mana lari daripada singa? Habis ke diri. Walaupun kita tidak pernah bertembak dengan singa, harimau. Tapi berdasarkan kepada ilmu kita tentang singa harimau ni, berdasarkan cerita-cerita orang daripada kita kecil lagi dan melihat apatah lagi sekarang kita melihat gambarnya, videonya. Bagaimana rakusnya binatang pemangsa ini menerkam dan juga memakan, memansakan mangsanya. Dan sekarang kita melawat zoo, safari, kita tahu dah. Binatang kita tengok pun kita rasa takut. Walaupun dia berada dalam cermin. Jadi lari daripada harimau ini, kalau kita cuba bayangkan dia makna lari itu maknanya kalau kita berlomba bertanding lari 100 meter jawab dia, kita menang. Kalau kita lari seperti kita lari daripada singa pada masa itu. Makna betapa derahnya begitu takutnya kita ke mana, maka kita lari dengan sangat bersungguh-sungguh. Maka Nabi kata, mungkin lari daripada orang yang berpenyakit seperti kamu lari daripada singa. Yang ini dari sudut sangat-sangat bersungguh-sungguh. Jadi itu dipanggil sebagai penyakit pecah belah. Nabi suruh lari itu kerana apa? Kerana takut berjangkit lah. Jadi Nabi tidak ada penyakit juzam ini. Jadi kalau Nabi ni ada penyakit juzam, macam mana orang nak mendekatinya? Maksud dan nak menerima daripada Nabi. Nak terima, orang nak terima daripada kita tu mestilah kita tu ada wibawa dipanggil. Orang respect kepada kita. Jadi dengan adanya perkara-perkara ini maknanya orang tak respect dimula lagi. Itu dia tak jadi lagi. Sebab tu Nabi tidak ada penyakit juzam, penyakit-penyakit yang menyebabkan liar hati. Kalau demam tak apa. Demam, sel-semo, itu tidak mencederakan. Kalau Rasul itu sakit seperti demam umpamanya, itu tidak menafikan, tidak mencederakan hikmah dibangkit dari Rasul. Karena demam ini dia tidak berterusan. Dia ada masa, dia ada tempoh masanya tidak lama. Itu biasa saja. Sakit-sakit yang biasa. Orang tidak jejek dengan orang yang demam. Bahkan kita masuk dekat, kita bercarakan kepadanya. Dia tak berjangkit. Dan tidak suatu perkara yang hina pada pandangan manusia. Ini makna sisi manusia. Sebab manusia yang nak terima dakwah ni.
Diri Rasul, dia tidak boleh ada perkara-perkara yang mencederakan hikmat dibangkitkan Rasul. Baiklah, dalil. Mana dalil? Mana dalil kata Rasul ini bersifat dengan sifat-sifat manusia yang biasa-biasa. Seperti makan, minum, tidur, berkahwin dan lain-lainnya. Mana dalil dia? Dan dalil harus bersifat mereka itu. Dengan sifat manusia, cumanya tidak ada sifat-sifat yang mencederakan kerasulan, kenabian mereka itu. Yang tiada mengurangkan qadar, yakni pangkat mereka itu. Qadar itu maksudnya pangkat. Sifat manusia yang tiada mengurangkan pangkat qadar mereka itu. Dilihatkan dia ada pada mereka itu alaihimus salatu wassalam. Dilihatkan dia akan sifat manusia ada pada mereka itu. Mana dalil? Mudah, simple. Logik. Mana dalil kata Rasul itu bersifat dengan sifat-sifat manusia yang biasa-biasa. Malaikat benar-benar yang mencederakan tadi. Dilihatnya sifat-sifat itu ada pada diri mereka. Itu dalilnya. Semua Rasul alaihi salatu wassalam makan, minum, tidur, berkahwin. Pergi ke pasar, berjalan. Jadi itu berlaku kepada diri mereka. Jadi macam mana kita nak menafikannya? Tuh. Nabi berjalan bukannya terbang. Apapun Nabi, para Rasul mengalami, menempuhi segala kesusahan. Bukan para Rasul lebih susah, lebih dahsyat ujiannya berbanding kita umat. Jadi kalau ditanya mana dalil kata Nabi ini harus dia bersifat dengan sifat-sifat manusia yang biasa. Yang tak mengurangkan risalah dan nubuahnya. Ialah dilihat akan iaitu ada pada diri mereka. Sifat-sifat manusia itu ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah dalil dia. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Berlaku kepada mereka. Habis. Dengan itu makna selesailah aqaid yang berkaitan dengan nubuwah ataupun dengan risalah. Itu adalah bahagian yang kedua. Jadi sebelum daripada mu'alif kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Itulah masalah mughayyabat, sam'iyat. Daripada muqarrar ilmu usuluddin ini. Muqarrar mana sukatan, mana selebus. Ilmu usuluddin ini, dibahagikan dia punya muqarrar dia, selebus dianya ialah tajuk yang pertama, tajuk yang besarnya ialah uluhiyah. Ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah risalah ataupun nubuwah. Sebagaimana yang kita ikuti tadi. Dan yang ketiganya dia panggil bahagian mughayyabat ataupun sam'iyat. Jadi sebelum pergi kepada bahagian yang ketiga itu, mu'alif kita nak berbicara kepada kalimah yang menghimpunkan segala aqaid uluhiyah. Segala aqaid nubuwah. Aqaid uluhiyah, akidah-akidah yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Ta'ala. Iaitulah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mustahil dan juga yang harus. Begitu juga Rasul alaihi salatu wassalam. Bahagian yang kedua, itulah bahagian risalah ataupun nubuwah. Melalui kata Muhammad, maknanya perkara yang kalimah yang menghimpunkan aqaid uluhiyah dan juga aqaid nubuwah. Dan bukan itu saja, bahkan terkandung syariat itu juga di dalam kata-kata ini. Maka itulah kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan menghimpunkan segala makna sifat ini. Semuanya, semua makna sifat ini oleh dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, menghimpunkan segala makna sifat ini. Sifat ini sifat mana? Sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Sifat nubuah Rasul, Nabi. Makna sifat tu. Makna sifat tu. Makna sifat itu dia terhimpun, terkandung di dalam kata La ilaha illallah. Makna sifat-sifat ketuhanan. Makna dia. Makna dia tu ada di dalam kata La ilaha illallah. Maknanya bila kita kata La ilaha illallah, terkandung di dalamnya makna-makna ni. Dia makna ni, maknan. Kita belajar dah dulu. Sifat ma'ani. Nama lagi, sifat ma'ani, sifat maknan. Jadi segala makna ni ialah sifat lah. Sifat ma'ani. Dia tidak boleh bawa diri sendiri. Dia kena menumpan di jirim, di zat. Tu kita sebut. Jadi makna ni dia tak boleh orang panggil berdiri dengan sendiri. Dia kena menumpan di suatu. Itulah. Dia ada di dalam lafaz. Makna segala pengertian. Pengertian, maksud, mafhum, makna ni dia ada di dalam perkataan dan perbuatan. Perbuatan kita tu ada makna, terkandung makna di dalamnya. Contohnya ialah kita angkat tangan begini. Kita angkat tangan, dua belah tangan ini makna dia surrender. Kalau angkat tangan satu ini maknanya mengaku. Hebatlah maksudnya. Angkat tangan dua belah maksudnya tidak hebat. Makna kita surrender. Jadi makna itu dia ada di dalam perkataan-perkataan dan dia ada di dalam perbuatan-perbuatan. Nah, contoh ini sebagai orang panggil biar kita nampak dulu. Sebab dia kata menghimpunkan segala makna-makna sifat ini di dalam makna dia terkandung. Contohnya, kita singgung sedikit apa yang diulaskan oleh Syekh Fatani di dalam kitab Musalli dia, Munyatul Musalli. Ketika beliau berkata bahawasanya sembahyang itu adalah Allah Ta'ala berhadap kepada kita supaya kita berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan suratil amdiyah, dengan rupa kehambaan. Apa dia rupa kehambaan itu? Rupa kehambaan itu dia panggil makna. Rupa kehambaan itu ialah taslim, menyerah diri kepada Allah. Tadarru', maknanya merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tawadhu', menundukkan diri kepada Allah Ta'ala. Tamalluq, rindu kepada Allah Ta'ala. Tabadul, menghinakan diri kepada. Itu dia panggil makna-makna. Jadi, kalau contoh misalnya, maknanya menghinakan diri. Makna menghinakan diri itu dia ada pada perkataan kita, ada pada perbuatan kita. Seperti kita tunduk kepada seorang, itu makna kita merendahkan diri kita. Ada makna kita tu, kita ni tidak bertenggak, mata, mangguk. Orang yang mata, mangguk, bertenggak ni dia mendabik dada. Dadanya ditimbulkan. Gitu. Jadi yang kita sembahyang itu ialah Allah Ta'ala nak tengok, nak pandang kepada apa? Sir kita, hati kita. Ada ke tidak makna-makna yang kita salurkan kepada perkataan kita dan juga aksi kita. Makna itu, ketika kita menyebutkan suatu lafaz, ada ke tidak makna itu pada hati kita. Ketika kita berbuat sesuatu tindakan, kita qiyam, kita rukuk, kita sujud, semua itu ada makna belaka. Jadi makna itu dia ada di dalam perkataan-perkataan yang kita lafazkan. Bila kita kata Allah, ada makna dia. Nama zat yang wajib ada. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa makna Allah Maha Besar? Tuntutan daripada kita sebut Allah wa Akbar itu menuntut kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala.
Sebab itulah ketika Syekh Daud Fatani memasankan makna-makna ini, makna abdiyah ini, maka katanya taslim itu ialah ketika kita takbir. Mana takbir? Allahu Akbar. Kita menyebutkan Allahu Akbar. Itu nama dia takbir. Jadi takbir itu apa dia? Allahu Akbar itu dia panggil apa? Lafaz. Perkataan. Apa makna yang ada di dalam perkataan? Di dalam perkataan Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu tarjemah bahasa. Makna itu dia menarik perkataan Allahu Akbar. Itu makna kita membesarkan Allah Ta'ala. Membesarkan Allah Ta'ala itu menarik kepada suatu makna apa dia? Menuntut kita menyerahkan diri kita ini hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu makna. Nak ayat kata cerita makna ni. Maka sebab itulah semasa kita takbir, semasa kita mengatakan Allahu Akbar, kita akan disunatkan kita angkat tangan. Allahu Akbar. Mana angkat tangan begini maksudnya ialah surrender kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyerah diri kepada Allah Taala. Dan Islam itu makna dia al-istislam, menyerah diri. Muslim orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Taala. Itu makna yang terkandung di dalam Islam, terkandung dalam perkataan Muslim itu. Muslim itu makna manusia, makna orang. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu dipanggil Muslim. Jadi dalam perkataan itu dia ada makna. Iman ada makna di dalam perkataan iman. Tawakal ada makna dalam perkataan tawakal itu. Syukur di dalam perkataan syukur itu ada makna. Ikhlas ada makna di dalam perkataan ikhlas. Jadi makna itu terkandung di dalam perkataan, di dalam lafaz. Dan juga dalam gaya kita, aksi kita, perbuatan kita, pergerakan kita, diam kita. Gerak, diam kita. Ada makna belaka. Diam. Diam membisu ada makna tu. Apa makna dia? Makna dia nak marah. Nak marah. Bekal dalam hati nak marah. Dia. Diam tu ada makna. Kalau zaman-zaman dahulu ditanyakan kepada anak dara, kamu mahu ke tidak kepada si Hasan ini jadi suami kamu? Dia senyap. Ada makna tu. Maksudnya dia setujulah. Diam kita ada makna, bercakap kita ada makna, bergerak kita ada makna. Gerak-gerakkan tubuh barang kita ada makna, Jadi, kalau kita nak sebut misalnya sifat-sifat ketuhanan Allah Taala. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud kidam baqa mukhalafatu ta'ala lahwaliyah kiamuhul nafsi wahdaniyah qudratna. Itu lama, panjang masanya. Dan yang mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan tiada makna mustahil. Itu makna panjang. Sampai berapa akidah. Kalau kita ambil yang mengatakan 20, ambil yang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu banyak, tidak terhingga, tiada yang mengetahui, melainkan hanya Allah Ta'ala. Cuma yang wajib kita tahu dan etikanya 20 sifat. 20 sifat yang wajib kita nak bilang, kita nak senaraikan. 20 yang mustahil pula. Yang harus pula 20-21 jadi 41. Lama tu masa bercakap kita tu. Begitu juga Rasulullah. Sifat yang wajib mustahil harus pada Rasul. Dan syariat juga ada dalam kata Muhammadur Rasulullah. Tapi waktu tak apalah, tak sampai lagi. Jadi kalimah yang pendek, yang ringkas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 1 saat, 2 saat ataupun 3 saat. Tapi kalau kita nak sebut Allah tu wujud qidam baqa mukhalafatun, boleh jadi beberapa minit. Maka Allah Ta'ala itu makna segala sifat-sifat uluhiyah itu ada di dalam kata terhimpun ia, menghimpunkan segala makna sifat-sifat ini. Makna dia yang terhimpunnya bukan perkataan. Perkataannya ialah wujud, qidam, baqa. Makna perkataan itu tu dia ada menghimpunkan akan makna sifat-sifat ini. Oleh 2 kalimah. Apa dia 2 kalimah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada di dalam 2 kalimah ini terhimpun
Semua makna sifat. Sekali lagi kita sebut. Makna sifat. Bukan sifat. Bukan sifat-sifat ini terhimpun. Sifat Allah Ta'ala ni terhimpun dalam la ilaha illallah. Itu tak kena lah. Sifat Allah Ta'ala nak terhimpun dalam la ilaha illallah macam mana? Sifat Allah Ta'ala tu dia ada di Allah Ta'ala lah. Sifat kudrah Allah Ta'ala tu dia ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi dia tidak terhimpun di dalam, tidak terkandung, dia tidak ada dalam la ilaha illallah. Yang adanya ialah makna sifat itu. Itu kita kena jelas. Jadi sebab itulah maknanya bila dikatakan Allah Ta'ala ada di dalam hati kita tu bukanlah zat Allah Ta'ala ada dalam hati kita. Ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi secara cakap majazinya begitulah. Secara pinjaman makna majaz. Allah Ta'ala ada, biar Allah Ta'ala sentiasa ada di dalam hati kita. Macam mana kita kata kepada seorang, awak ada dalam hati saya. Awak ada dalam hati saya tu bukan diri orang tu ada dalam hati kita. Macam mana dia nak masuk tak muat. Maksudnya ingatan kita terhadapnya itu ada di dalam hati kita. Makna diri dia tu ada di dalam hati kita. Begitu. Jadi makna itu boleh kita himpunkan di dalam suatu perkataan. Ada apa benda? Tak boleh. Contohnya begini. Dia begini yang mudah. Mesti kita kata, awak buat apa sekarang? Saya berniaga. Saya buka kedai. Kedai apa? Kedai perabot. Jadi, di dalam perkataan perabot itu, ada makna kerusi, almari, meja, katil. Bukan kerusi, meja, katil itu ada di dalam perkataan perabot. Makna dia tu ada. Makna kerusi ke apa dia? Makna kerusi. Suatu alat yang kita guna untuk duduk di atasnya. Itu ada di dalam perkataan itu. Saya bekerja di kedai barangan elektronik. Jadi barangan elektronik itu ada di dalamnya ialah televisyen, ada peti sejuk, ada kipas, ada macam-macam. Macam-macam ada. Ada tu ialah makna dia tu ada, bukannya benda tu ada dalam perkataan tu. Makna tidak. Begitulah maksud dia. Jadi menghimpunkan segala makna sifat Allah Ta'ala. Ialah kalau ada orang mengatakan begini, misalnya menghimpunkan segala sifat-sifat ini oleh dia masih lagi betul, maksudnya kita kena takdirkan mudhaf dia bagi. Takdirkan mudhaf maksudnya majaz. Majaz bi'tibaril hazfi. Majaz dengan iktibarkan hazah mudhaf, hazfil mudhaf. Bukan sifat tu ada dalam perkataan ini. Makna sifat tu ada. Makna sifat wujud tu ada dalam kata la ilaha illallah, kalimah yang ringkas, yang pendek. Tapi merangkumi makna-makna yang banyak. Jadi, menghimpunkan segala makna sifat ini. Makna sifat wujud, kidam, baka, mukhalafah. Makna-makna sifat tu. Semuanya menghimpunkan oleh dua kalimah. Begitu juga sifat-sifat nubuah. Makna sifat-sifat nubuah itu terhimpun oleh salah satu daripada dua kalimah ini, itu Muhammad Rasulullah. Jadi keseluruhan aqaidil iman, semua makna-makna akidah-akidah iman itu ada dalam kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tiada Tuhan. Ini tidak bahas lagi makna dia. Ini terjemah bahasa semata-mata. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Itu adalah makna yang wajib kita syahadahkan. Karena kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang mana makna syahadah itu syahadah itu ini disebut sebagai dua kalimah syahadah. Syahadah itu perkataan yang mujmal.
Mujmal, tidak mufassal. Mujmal ni maknanya umum. Umum, nah, yang boleh jadi kalau perkataan syahadah itu diterjemahkan dengan makna bersaksi ataupun naik saksi. Kalau kita tanyakan kepada orang yang mengatakan begitu, apa makna kamu naik saksi? Bahawa tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenarnya. Naik saksi itu apa makna? Bersaksi itu apa maknanya? Nah, itu perkataan yang mujmal. Maka di sana ada orang panggil perkataan-perkataan yang mufassal, yang ditafsirkan, mana yang diperincikan daripada makna syahadah itu. Makna syahadah itu bermakna ilmu, tahu. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, mana kita tahu. I'tiraf, a'tarifu, aku i'tiraf. Usaddiqu, aku tasdik, membenarkan. Uqinu, aku yakin. Itu adalah makna-makna yang mentafsirkan makna syahadah. Itu yang lagi akan datang. Yang wajib disyahadahkan dua kalimah ini. Jadi dalam kata la ilaha illallah itu ada makna sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ada makna kepada sifat-sifat yang mustahil di atas Allah Subhanahu. Ada makna sifat harus bagi Allah Ta'ala. Begitu juga Muhammad Rasulullah. Maka bila kita ucap la ilaha illallah, itu sudah merangkumi, ada dah belaka dah. Allah wujud, qiyam, qidam, baqa, ada belah sampai kepada kanu Ta'ala tu. Terkandung dalam kata kita, la ilaha illallah. Dan bila kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, terkandung segala aqaid risalah, segala aqaid nubuwah, kerasulan para rasul, kenabian pada nabi itu ada makna dia tu, ada dalam kata Muhammadur Rasulullah. Makna dia tu. Makna sifat tu mana ada di dalam kata Muhammadur Rasulullah. Dan kenyataan demikian itu macam mana dikatakan, macam mana dikatakan semua makna-makna sifat Allah, semua makna-makna sifat Rasul itu ada dah terkandung ataupun menghimpunkan oleh kata dia, mana la ilaha, atau kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bagaimana kenyataannya itu angka nombor 2. Duduk bawah tu. Angka nombor 2, qauluhu, kenyataan demikian itu. Artinya kenyataan, keterangannya menhimpun dua kalimah ini akan makna segala sifat ini semuanya. Itu murad dia. Jadi kenyataan daripada kata menghimpunkan dua kalimah ini akan makna segala sifat-sifat ini. Kenyataannya ialah bahawa kalimah yang pertama iaitu la ilaha illallah memberi faedah akan ikrar dengan menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala dan menisbatkan dia baginya Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita berhenti pada kata dan kenyataan demikian itu ila akhirullah Subhanahu Wa Ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas wa tub alaina ya maulana innaka antat. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin nabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatasin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.